Tu. Beg apa kau pakai ni, Husin? Oh, Husin, kenapa kau pakai beg buruk macam ni pergi sekolah? Buruknya beg kau. Beg apa ni? Tengok sikit ni. Apalah kau ni? Jap. Jangan ambil serius dengan lakonan tadi. Itu hanya lakonan semata-mata hasil adaptasi daripada buku cerita kami yang kami hasilkan, iaitu buku Beg Husin. Buku cerita ini bertemakan usaha tangga kejayaan, di mana watak yang terdapat dalam buku cerita ini mengisahkan daripada seorang pemuda yang pada asalnya seorang yang susah dan akhirnya dia berjaya dan mampu mengecapi kejayaan hasil daripada usaha yang gigih. Terdapat 4 watak utama yang terkandung dalam buku cerita Beg Husin ini. Yang pertama, Husin. Husin merupakan pelajar sekolah SD Seri Cempaka bersama abangnya Hasan. Hasan merupakan pekerja kilang di kilang beras. Mereka berdua merupakan adik-beradik yang hidup dalam kedai Ifan. Seterusnya, Ehsan. Ehsan merupakan ketua kelas 5 Jati. Ehsan gemar membuli dan mengejek Husin kerana keluarganya yang hidup dalam kemiskinan. Seterusnya, Cikgu Razak. Cikgu Razak merupakan cikgu kepada kelas 5 Jati. Kategori bagi buku cerita ini adalah buku cerita kanak-kanak. Di dalam buku cerita ini juga terdapat instrumen soalan yang boleh dijadikan sebagai bahan untuk menguji tahap kefahaman murid. Buku cerita ini sesuai dijadikan bahan bacaan untuk murid-murid tahap 2, iaitu murid-murid tahun 4 sehingga murid-murid tahun 6. Tema bagi buku cerita ini pula adalah usaha tangga kejayaan. Buku cerita ini bersesuaian dengan tema usaha tangga kejayaan kerana dapat kita lihat dengan lebih jelas lagi di dalam buku cerita ini kegigihan Husin menjalani kehidupannya yang penuh dengan liku-liku sehingga akhirnya beliau berjaya membuka sebuah kedai beg tersohor, iaitu kedai beg H&H. Mengisahkan tentang kehidupan Husin, seorang anak yatim piatu yang hidup dalam kemiskinan kerana kematian kedua-dua orang tuanya. Husin hidup bersama dengan abangnya Hasan yang merupakan seorang pekerja kilang beras. Husin dan Hasan hidup dalam kesusahan sehingga Hasan tidak mampu untuk membelikan keperluan sekolah yang mencukupi untuk Husin. Husin terpaksa membuat beg sekolahnya daripada buli beras. Akan Husin suka untuk mengejek Husin kerana memakai beg tersebut. Husin berasa sedih dan nekat untuk mengubah nasib hidupnya. Kegigihan dan kesungguhan Husin dalam menuntut ilmu akhirnya membuahkan hasil apabila dia berjaya membuka sebuah kedai beg tersohor, iaitu kedai beg H&H. Perkara ini sekaligus telah mengubah kehidupan dia dan abangnya menjadi lebih baik. Baiklah, persoalan dalam buku cerita Beg Husin ini ialah masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan kedaifan. Seperti contoh, Husin dan abangnya yang hidup ibarat kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Dan persoalan yang kedua, masyarakat yang hidup saling bantu-membantu. Seperti contoh, Cikgu Razak membelikan Husin beg sekolah baharu kerana bersipati dengan nasibnya yang malang. Berdasarkan apa yang saya telah baca, terdapat banyak mesej dan pengajaran yang boleh disampaikan kepada masyarakat. Antaranya, usaha yang dilakukan oleh seseorang tidak akan mengkhianati hasilnya. Di dalam buku ini, Husin ingin mengubah nasib keluarganya. Jadi, dia belajar bersungguh-sungguh dan memasang semangat serta iltizam yang tinggi. Hasilnya, dia dan abangnya berjaya membuka kedai beg berjenama H&H. Tambahan pula,
Sebagai seorang insan, janganlah kita berasa bangga terhadap diri kita dan mencemooh orang lain yang sedang berada dalam kesusahan. Sebaliknya, kita perlu menolong mereka untuk memastikan mereka rasa dihargai. Situasi ini berdasarkan dengan keadaan di dalam kelas apabila Ihsan membaling beg bunyi beras yang dipakai oleh Hussein. Selain itu, kritikan saranan terkandung di dalam buku ini. Kritikan saranan merupakan kritikan yang cenderung untuk memperbaiki kekurangan atau memantapkan unsur-unsur yang membina di dalam sesebuah karya. Berdasarkan buku cerita ini yang terkandung pada plot 3, halaman 6. Ihsan merupakan seorang yang bangga diri dan suka mengejek Hussein kerana menggunakan beg bunyi beras sebagai beg sekolah, dan pada masa yang sama dia membaling beg itu ke arah lantai. Situasi ini sebenarnya tidak wajar dilakukan oleh dia kerana kita perlu memiliki sikap hormat menghormati dan saling tolong-menolong sekiranya melihat orang yang hampir terhadap diri kita sedang berada dalam kesusahan. Kritikan seterusnya, kritikan pendekatan. Kritikan pendekatan merupakan suatu proses untuk mendekati sesuatu karya bagi mencapai pengertian dalam pendirian sesuatu karya. Sebagai contoh, kritikan pendekatan jenis intrinsik yang membawa maksud pendekatan yang berada dalam unsur-unsur dalaman bagi membina sebuah karya sastra seperti plot dan watak. Sebagaimana yang kita tahu, cerita Beg Hussein ini mempunyai 5 plot, dari plot 1 hingga 5 dan mempunyai watak-watak utama iaitu 4 watak: Hussein, Hassan, Cikgu Razak dan Ihsan. Kritikan lain yang terdapat di dalam buku cerita ini ialah kritikan teguran. Kritikan ini bersesuaian dengan buku cerita ini yang mengkritik penulis untuk tidak mengetengahkan tabiat membuli. Amalan membuli ini sememangnya mendatangkan kemudaratan dan membawa pengaruh buruk kepada pembaca, khususnya kanak-kanak, kerana kanak-kanak dilihat mudah untuk terpengaruh dengan setiap perkara yang dilihat dan dibaca oleh mereka. Dapat kita lihat dengan lebih jelas lagi iaitu pada plot 3 halaman 6 di mana Ihsan yang merupakan ketua kelas 5 Jati mengejek Hussein kerana memakai beg yang diperbuat daripada bunyi beras. Buku cerita ini mengandungi 6 plot dan setiap plot mengandungi 6 soalan yang berbeza-beza mengikut tahap pemikiran Bloom. Jadi, kami akan menerangkan dengan lebih lanjut tahap pemikiran Bloom tersebut. Namun, kita akan akses terlebih dahulu melalui pautan QR code ini. Baiklah, berikut merupakan instrumen bagi soalan pertama dan soalan yang kedua. Soalan pertama dan yang kedua merupakan aras rendah dalam tahap pemikiran Bloom. Soalan pertama melibatkan soalan mengingat. Soalan ini merupakan soalan fakta dan murid perlu membaca keseluruhan teks serta mengaplikasikan semasa menjawab soalan. Soalan yang kedua pula merupakan soalan memahami. Murid perlu memahami jalan cerita buku cerita ini yang telah dibaca. Seterusnya, Ini merupakan instrumen bagi soalan 3 dan soalan 4 dalam tahap pemikiran Bloom. Bagi soalan 3, ianya merupakan aras mengaplikasi iaitu mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan seharian. Dan soalan 4, ianya merupakan aras menganalisis iaitu memeriksa dengan lebih mendalam jalan cerita buku Beg Hussein ini. Akhir sekali, berikut merupakan soalan 5 dan soalan 6 pada tahap pemikiran Bloom. Soalan 5 berada pada aras menilai di mana murid perlu membuat pertimbangan dan penilaian sebelum membuat satu keputusan. Soalan 6 pula berada pada aras mencipta di mana murid perlu berfikir secara kreatif dan kritis sebelum menghasilkan satu idea yang baharu. Pertama, buku ini boleh dijadikan sebagai bahan bantu mengajar guru bagi memantapkan literasi membaca dalam kalangan murid. Guru akan mengedarkan buku ini kepada murid semasa proses pembelajaran. Pada mulanya, murid akan membaca secara mekanis dengan beramai-ramai dan membaca secara mentalis semasa menjawab soalan.
Perkara yang lebih menarik sekali, pautan QR Code sudah disediakan, sekaligus guru akan mengakses QR Code yang telah diberikan lalu memaparkan di Smart TV dengan mengaplikasikan pembelajaran abad ke-21. Kegunaan lain bagi buku cerita ini selain dapat dijadikan sebagai bahan bantu mengajar, buku cerita ini juga boleh diletakkan di sudut-sudut bacaan dan perpustakaan terdekat untuk dijadikan rujukan oleh orang ramai. Bukan itu sahaja, buku cerita ini juga boleh dijadikan bahan untuk mengisi masa lapang sekaligus dapat menimba ilmu dan kosakata yang baharu. Beg apa kau pakai ni, Husin? Oh, macam tu. Jadi zaman cerita beg Husin ni. Itulah saya tahu. Ada juga orang yang hidup dalam kemiskinan teruk masa ni. Betul. Jadi, kita perlu menjadikan perkara ini sebagai satu iktibar dan pengajaran dalam hidup kita serta mengaplikasikan dalam kehidupan seharian. Yang baik, kita jadikan teladan. Yang buruk, kita jadikan sepadan. Boleh dengar tak cobalan kata membaca jabatan ini? Cobalan kata tu berkait sangat dengan buku yang kita buat ni. Amalan membaca tu seharusnya kita jadikan amalan dalam kehidupan kita kerana banyak manfaat yang akan kita peroleh sekiranya kita rajin membaca. Baiklah, setakat itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.